Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bertemu kembali dalam tazkirah mingguan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di minggu yang lalu kita berhenti kepada satu sabda Rasulullah yang berhubung dengan azab neraka. Antara benda yang pertama yang dilontarkan oleh Allah kepada ahli neraka, yang paling mula sekali Allah lontar adalah al-ju', rasa lapar. Apabila kita manusia ni lapar, sifat kita di akhirat ni serupa sifat kita di atas dunia. Kita akan rasa lapar, kita akan rasa dahaga. Apabila lapar, Allah antara pertama yang Allah campurkan ke dalam orang dalam neraka adalah rasa lapar. Maka ketika itu dia meminta makanan daripada Allah. Allah bagi makanan kepada dia, iaitu satu jenis pokok berduri yang dinamakan sebagai doreng. Apabila dia makan, dia rasa ini bukan makanan yang patut dia makan dan dia meminta dengan Allah makanan lain. Maka fayastawisuna bi ta'am. Maka diminta dengan makanan lain, maka Allah membagi makanan yang dinamakan makanan bi ta'amin zi ghussah. Satu makanan yang boleh terlekat dalam halkum. Apabila terlekat, dia minta pula minumnya. Apabila minta minumnya, Allah bagi minumnya daripada al-hamim, daripada tembaga yang cair, disertakan dengan cakuk daripada besi. Itu di antara azab yang akan diterima. Kemudian mereka mahu tak mahu, mereka terpaksa kena minum. Apabila mereka minum, qutti'at ma fi butunihim, terputuslah segala isi perut yang ada pada tubuh manusia. Bayangkanlah tuan-tuan, ini azab pertama tuan-tuan. Tuan-tuan pilih nak neraka atau nak syurga. Masih lagi ada ruang untuk kita bertaubat, masih lagi ada ruang untuk kita nak kejar amalan. Tuan-tuan boleh pilih. Ini azab yang pertama, tak masuk lagi azab lain. Qutti'at fi butunihim, terputus segala urat saraf. Kemudian ahli neraka ini kerana keazaban yang begitu berat dia rasa, bagi Allah ni kecil bagi ni. Tapi orang neraka rasa azab, maka dia minta dengan penjaga neraka. Pokok koli-koli untuk jaga neraka ni. Supaya nolong dia. Maka pokok ni akan kata, awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinah. Adakah belum pada ini telah datang kepada kamu tentang peringatan dan ajar, peringatan supaya kamu jangan buat benda-benda tak molek atas dunia. Dia kata ada. Jadi katanya malaikat penjaga langit, malaikat penjaga neraka, aku tak boleh nak buat apa. Ud'uhum ilallah, berdoalah kepada Allah. Apabila kata gitu, maka Rasulullah berjawab, fayaqulu, oleh kerana tidak ada harapan nak minta tolong dengan penjaga neraka, maka kata Rasulullah, Nabi bersabda, mereka pokok ahli neraka ni berbicara sama dia, maka ud'u al-malik. Kita putih setakat ni. Mintalah pertolongannya dengan bos segala bos. Bos of bos. Tu segala bos dari penjaga neraka ni nama Malik. Malik ni ganah. Dia kasar. Minta tolong dengan penjaga neraka, ketua segala ketua ni Al-Malik. Maka apabila dia minta tolong, fayaqulu, maka mereka berkata, ya Malik. Kita berhenti setakat ni. Ya Malik, la yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, aku nak minta ngomong satu pertolongan. Mu tolong minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dimatikan kami saja lebih baik. La yaqdi rabbuna alaina rabbuk. Wahai Malik, mu tolong minta dengan Tuhanmu, Tuhan aku tak sanggup nak hidup keadaan lagu.
makan tak serupa orang makan, minum tak serupa orang minum. Lebih baik la yaqdi alaina rabbuk. Lebih baik Allah mematikan aku. Nak kata la haya, la wala la yamut wala yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Nak kata dah makan benda-benda lagu tu. Lebih baik dimatikan. Minta dengan malaikat Malik. Nah, ini tuan-tuan. Beringatlah tuan-tuan. Ini benda ni hadis sahih. Kalau orang dah mati dah tahu dah lagu mana Allah betapa menyesalnya dia. Kita hok hidup lagi kalau tak menyesal lagi kan. Kita akan minta dengan Allah, minta dengan malaikat Malik supaya keluar ayat apa lebih baik dimatikan, lebih reda kita reda mati daripada hidup dekat dalam lagu. Nak kata hidup tak suka hidup, nak kata mati tak suka mati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi jawab. Nabi tu royak kita. Nabi tu royak ni dialog di antara penghuni neraka dengan Malik. Cerita Allah ni. Ini cerita Allah ni. Nabi tu royak ya ni. Maka Nabi kata fayujibuhum. Maka malaikat jawab kepada mereka, innakum makisun. Kata malaikat, pokok mung ni, hok ada dalam neraka ni, mu kekal dalam ni lah padang. Innakum makisun, pasal malaikat Malik. Dia tak suka penjaga neraka, hok bawah-bawah ni, hok prebek-prebek ni. Mu tolonglah, mu kecek dengan aturan, mu tolong. Saya terima, alhamdulillah. Tapi apabila dia ayat ke Malik, Malik kata, innakum makisun. Pokokmu ni padang dengan muka pokokmu, mu kekal dalam padang muka pokok. Itu jawab Malik. Qala A'mash. Kata A'mash, orang yang cerita hadis ni. Dia kata apa dia? Nabbihum anna du'a'ahum wa baina ijabati al-malik iyahum al-fa'amin. Kata A'mash, permintaan mereka ahli neraka ni minta tolong dengan penjaga neraka Malik, malaikat Malik ini, dia minta tolong dengan malaikat Malik dengan jawapan malaikat Malik nak jawab semula tu. Malaikat Malik kata innakum makisun ni mengambil masa iyahum al-fa'amin 1000 tahun. Dia minta, ya wahai malaikat Malik, minta tolonglah supaya Allah mematikan kami semua. Lepas dia jawab gitu, malaikat Malik ni jawab, lepas 1000 tahun, malaikat Malik jawab, innakum makisun, baru jawab. Allah. Tuan-tuan, kata Al-A'mash, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Betapa azab. Satu hari. Di akhirat. Maknanya bersamaan 1000 tahun. Kalau 1000 tahun di akhirat, kali dengan 1000, 1040. 30. 1000, 10,000, 100,000, sejuta tahun. Sejuta tahun kita duduk atas dunia ni baru malaikat jawab pertanyaan kita. Kita duduk 80 tahun, orang umur 80 ni pun puas duduk atas dunia. Apatah lagi sejuta tahun. Ni duduk dalam keadaan suasana, dalam keadaan ada ekong, ada kapet, ada tilam selembelem, ada tilam kuku, ada pai penapis kuku, ada tom yum, ada segala-gala. 80 tahun hidup pun hadir, hidup 100 tahun tu puas dah. Lepas tu dia pucat kat usia orang. Puas dah hidup. Dah. Apatah lagi hidup sejuta tahun. Hidup sejuta tahun. Dia pucat lah maksudnya. Sepatutnya, maksud saya pucat ni, sepatutnya kita dengan umur kita tu, pada kita duduk dalam masjid lah. Itu maksud saya. Sebab Allah, selepas selesai duduk, buat amal ibadat. Cukup. Kita umur 70 ni, kalau sudah jadi Perdana Menteri, masuk 80, buah-buah putih. Cukuplah. Buat amal ibadat lah, kita lebih panjang umur. Kalau kita hidup lagi, kita buat akhirat lagi, kita buat benda-benda, untuk cari titik lagi. Apa guna dia? Apa guna? Duit nak apa tuan-tuan? Mu anak-anak mu nak cari sendiri lah, atau dia cari lah anak-anak. Dia ke penuh.
1000 tahun. Maknanya kata Mas, kata Rasulullah 1000 tahun. Al-akhirah. Ingat tuan-tuan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur ni merupakan awal alam akhirat. Maknanya tuan-tuan, satu hari dalam kubur sama dengan 1000 tahun atas dunia. Sehari. Kita tanya orang mati hari ni, katalah orang mati pukul 3 petang. Mati pukul 3 malam. Siap-siap semaya di Zuhur, akak pergi kubur, tanah siap luaka pukul 3 petang. Siap tanah mayat. 3 petang. Esok pukul 3 petang masuk sehari. Masuk sehari 3 petang. Ngorek tu nak buat tahlil. Dia duduk dalam tu seumpama 1000 tahun. Tuan-tuan. Kita rasa senang duduk dalam tu. Maknanya kubur ni awal akhirat. Kalau melibatkan akhirat, mesti satu hari bersamaan dari satu hari dari kubur sama dengan 1000 tahun atas dunia. Fikir. Kalau tuan-tuan kena azab tuan-tuan dalam kubur sehari, seolah-olah tuan-tuan berada 1000 tahun dalam kubur sehari. Nak boleh habis dalam kubur tu, nak boleh kiamat. Allah. Kalau kita orang baik, orang soleh, satu hari itu supaya 1 saat. Lebih kecil lagi pada 1 saat. Tak puas duduk dalam kubur. Sebab dia ada daripada Raudhatun min Riyadil Jinan. Sebab dia ada lubang daripada lubang yang keluar daripada silar ruang kubur daripada taman-taman syurga. Tapi kalau kita duduk dalam kubur itu kita kena azab. Hufratun min hufarin niran. Lubang dia tu adalah salah satu daripada lubang-lubang neraka. Kita duduk dari syukur, dari sedap tuan-tuan. Kita mula-mula nikah tuan-tuan. Sehari ni syukur metai. Allah. Malai pengantin. Allah sebabnya siari dah. Ajak usaha malai lagi. Orang lain malai puas dah tidur orang tua. Bah bangun keting, bah bangun keting. Tak siar lagi. Orang nikah, Allah cepatnya siari. Tak boleh malai lagi. Tak boleh. Begitulah contoh perbandingan orang duduk dalam kubur dalam keadaan yang dapat nikmat dan orang dapat azab. Kalau tuan-tuan sesemua demi salah batal atau segala lain salah batal. Nak tidur kat ni tak sedap, nak tidur kat ni tak sedap. Tidur lagi menyengih suruh tubuh. Sehari tu supaya 10 hari, 10. Nak boleh tidur neraka. Lepas tu bangun mata merah. Selah kau itu, selah kau bini, selah kau ni. Pasal tu cukup tidur. Itulah dalam kubur. Kalau apa tu lagi nak kata sama lain. Lah bisa, lah buat. Pasal duduk semaya. Tak apa semaya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dengar hadis ni, tuan-tuan tak akan jumpa benda ni. Kalau tuan-tuan tak mari masjid. Lepas tu dikatakan, alam ya'tikum rusulum bil bayyinah. Tidakkah masa atas dunia tu, ada orang-orang yang kamu benda-benda lagu ni. Kena dengan Quran, dengan hadis ni. Kita jawab bala. Ada. Tapi tak sebelah masjid ya. Tapi tak kena jujur masjid. Nak jujur mana pun tak jemari. Kalau nak dengar mana benda-benda lagu. Itu maksud majlis ilmu. Sebab tu Tuhan Nabi kata, Tuhan bagi besar pahala majlis ilmu. Sebab menambahkan ilmu, orang kita tak tahu. Cikgu dia bukan ngaji agama. Dia boleh. Dia ngaji bahagian sains. Tadi tak mari dengar, kita tahu benda-benda lagu ni. Dia dengar sains dia. Dia tahu. Macam mari dengar, dia tahu. Kalau hak dia tahu tu, dia tak siwak lagi. Itu hak dia tu. Habislah. Tapi yang pokoknya dalam kubur, dalam sikit lagi, malaikat tanya, alam ya'tikum rusulukum bil bayyinah. Ya, dia jawab tu, ada tapi aku saja. Tuan-tuan tak bayar. Kita tengok lalu ke kubur, nampak tenang kubur. Tu tahu apa berlaku dalam tu Allah. Kalau orang kena azab. Satu hari dalam kubur, supaya 1000 tahun. Bagi kita, jumpa pukul 3, lepas tu ngorik tu 1000 tahun, nak buat tahlil. Nak makan serabih, nak makan kutub, nak makan lasar ini, nak makan 1000 orang itu. Tu tahu dalam kubur tu, nak boleh siapa ke tikar ke Allah azab. Lah.
Rasa kita suruh bisomna, suruh habakna nanti. Dah, begitu juga di padang mahsyar. Satu hari di padang mahsyar sama juga dengan 1000 tahun di dunia. Tuan-tuan, kita akan duduk di padang mahsyar, tuan-tuan. Paling kurang 50,000 tahun. Kita akan duduk di padang mahsyar paling kurang 50,000 tahun. 50,000 tahun kali dengan 1000 kira. 50 capur 30. 50,000, 500,000, 5 juta, 50 juta tahun. Zaman dinosaur. Kita tak jumpa lagi dinosaur. Di atas pada mahsyar sebelum masuk neraka. Sebab neraka akan lama lagi. Sampai bila? Bila? Tak ada bila-bila. Tak ada kesuk. Kalau 50,000 tahun, juta tu, sikit lah. Nak banding dengan bila-bila, tak ada bila-bila. Bangun dah suruh bisa, menurut atas dunia 70 tahun, menurut tunjuk bebek. Nah tu lah. Ini usaha amat ibadah. Zik? Itu jangan duduk makan piti kosi. Jangan duduk bedah piti kosi. Jangan duduk rasuah. Hijau ni. Ini kaki tangan kajian ni banyak makan rasuah. Sama-sama sekali makan mereka yang beruniform. Nak sini orang pakai welfare, kita nak pakai welfare. Orang pakai apa ni, alpak nak pakai alpak. Alpak atau pala walaupun mereka. Pasal nak ikut seni atas dunia. Biarlah pakai C20, tak apalah. Jadi kita di akhirat kita pakai daripada jagoan. Makanya cara yang halal. Mana kena hak ada sini hak kerja KJL tu hak mana tak becing lagi tu ataupun hak becing tu enggak kali orang penuh makan kat tobat. Tapi dia mati. Kalau tobat tu itu terima makan duit orang, duit ayat, sedekah ke masjid. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Aku kerja dulu aku makan duit. Aku makan duit aku tak sabar ya Allah. Allah akan terima. Ambil duit kita makan itu sekatalah kita makan itu 20,000. Hari ni 20,000 ya. Duit 3 hari 20,000 ya Allah, aku berkati ya Allah. Asal niat kita ada niat kita nak baik hidup kita, insya-Allah dia akan terima. Mau kita nak wis sabar tahu duit KJL. Waktu orang makan duit KJL ni Allah takut. Doktor jual vaksin menipu ala contoh. Dah, tak apalah. Ingat 1000 tahun satu hari. CP dia satu nisbah 1000. Kemudian apabila malaikat Malik jawab gitu, inna hukum makisun muduk situ badai muka bapakmu, qala Nabi kata Rasulullah, fayaqulu lepas malaikat Malik kata gitu, pakak bicara pokok ahli neraka. Mujur juga amal, utun juga ahli neraka. Pasal amal, dia bicara. Bicara mengamal, mesyuarat. Pokok ahli mesyuarat tingkat. Mesyuarat buat dia, ud'u rabbakum fala ahadun khairan min rabbik. Kalau gitu bapak kita ni, tidak ada jalan lain, melainkan yang paling terbaik kita minta dengan Allah Rabbul Izzah. Tak ada dah. Minta dengan malaikat, hak debek-debek ni, tak si tolong. Minta dengan bos, segala bos neraka, tak si tolong juga. Maka tidak ada, ud'u rabbakum fala ahadun khairan min rabbikum. Tak ada dah. Hak tempat kita nak mengadu, nak minta tolong, atas akhirat ni. Malaikat, kita minta tolong dengan yang lebih baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayakulu. Maka dia kata, pokok ahli neraka, penerang neraka. Pokok kita ni siapa ahli neraka ni akan kata ni. Kalau pokok ada pokok kita ni ahli neraka. Kalau bukan ahli neraka alhamdulillah, tapi saya yakin insya-Allah tuan-tuan mari kerana Allah akan pelajari. Yakinlah. Kita akan kata Allah tolong royak, Nabi tolong royak hak pokok mukmin akan kecek. Allah tolong royak dialog ni. Iwar ni tolong royak. Dah akan berlaku sekali lagi. Ni dialog ni. Dalam surah dalam Al-Quran ni, dalam apa ni, dalam surah apa ni, surah apa ni? Saya ingat saya. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun.
Fayaqulu Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Kita kata kepada Tuhan, wahai Tuhan kami, semasa kami hidup atas dunia dulu, kami telah tewas dengan hawa nafsu. Rabbana ghalabat alaina shikwatuna. Wahai Tuhan kami, masa kami hidup atas dunia dulu, kami tewas dengan nafsu kami. Kami tewas dengan nafsu sarakah kami. Orang nak pitih, nak curi cara nak hidup sendiri saya nak pitih. Orang yang hidup kedai shopping pada waktu orang semaya kita pun kerana ikut hawa nafsu. Kami ikut hawa nafsu tidak, sehingga kami tidak ada ruang untuk meluangkan waktu untukmu, ya Allah. Tuan-tuan, bukan lama kita nak ruang waktu dengan Allah. Tak lama, tuan-tuan. Ngori Isa ni sejak ya, lama mana. Pada tu lebih daripada 4 jam kita. Bukannya lama, tuan-tuan. Bapa jadi payah gitu. Tapi tak nak kata juga dia tak ada hidayah. Allah tak bagi hidayah. Allah tak bagi hidayah tu hidayah. Lepas tu kena minta semua dengan Allah. Kita kira ya Allah, masa kami hidup atas dunia dulu ya Allah, kami ikut hawa nafsu sarakah. Segala amo kok hari apa amo makan, pahala apa amo benda. Amo tipu orang, amo kata untuk orang, kecau orang, sedih orang. Kata kau ini, amo malah wa amal ibadah. Malah segala-gala ya Allah, kerana amo ikut hawa nafsu amo. Wa kunna qauman dhalin. Pada ketika itu kami adalah golongan yang sesat. Ya Allah, kami sesat ya Allah. Kita mengaku bahwa kita sesat. Pasal apa masa orang yang atas dunia ini tak dengar? Tak dengar, tuan-tuan. Dengar mana spekar? Cikgu beli spekar besar lagi pun. Tak betul. Tak payah guna spekar. Tak guna dalam ni. Mana hari yang hari tak apa. Boleh apa. Muka masing-masing wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Mengaku boleh kubur. Tak payah hak darah setengah. Tak payah darah. Daripada butuh dalam benda-benda dengar pun. Kalau dia dapat hidayah, baca bahasa mana. Sebut bahasa tak ada lingo tu. Doktor tengok saya. Ya Allah, doktor. Nah. Dia merayu ni. Kita ngaku silap baik kita. Macam semua hidup semua doa apa? Kemudian ayat 107. Rabbana akhrijna minha. Kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku minta, ya Allah, kami, bobok kami ni minta, akhrijna minha. Supaya dikeluarkan kami daripada tempat celaka, yakni neraka. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, akan meminta lama-lama ni supaya kami dibawa keluar daripada tempat yang sial untuk dihantar ke dunia semula. Untuk dihantar ke dunia semula. Untuk kami beki segala amalan. Kata-kata ni tuan-tuan, bukan sekali kita kata ni. Bukan sekali kita kata. Masa dalam kubur tu kita kata juga. Tuhan kata dalam Quran, qala rabbirji'u la'alli a'mala salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun qailuha. Itu kata-kata yang sia-sia. Kita kata qala rabbirji'u, mereka berkata ya Allah kembalikan semula kami ke atas dunia. Wa untuk apa? Fima taraktu, untuk kami buat apa yang telah kami tinggal masa kami hidup atas dunia. Kami tinggal dulu orang semaya Jumaat kami tak buat. Orang suruh dengar orang ngajar kita tak buat. Apalagi dengar ngajar boleh dapat maklumat, boleh dapat semua maklumat. Boleh tahu besar pahala sedekah, boleh tahu besar pahala sunat, boleh tahu semaya 4 rakaat ni besar dah, boleh semaya 2 rakaat ni besar, semaya duha ni besar, semaya tahajud ni besar, semaya witir ni besar. Lalu aku tak pergi, aku tak tahu ya Allah. Majlis ilmu ni besar ya Allah. Maka akhrijna rabbana akhrijna. Ataupun bima taraktu, apa yang telah aku tinggalkan dulu. Aku nak buat semula. Aku nak buat semula. Nak buat semula. Fa in udna fa inna zalimun. Kalaulah ya Allah kamu bawa kami keluar semua pada dunia semula, nescaya kalau kami buat lagi benda-benda hak dulu,
maka kami ni apa? Inna zalimun. Kami adalah tergolong orang yang zalim. Baru kami zalim. Dulu kami nyesal. Maka kalau kami buat lagi, kami tergolong pada. Tuhan kata tak sah dah. Mu balik semula, mu balik asas semula. Mu kau berat lagi. Mu tak kira pula majid. Bukan mu kutuk pula majid. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Orang dalam kubur tuan-tuan, minta hari-hari dengan Allah supaya dia balik atas dunia, dia nak buat amal ibadah. Tuhan tahu dah. Kalau buat balik semula pun, main atas dunia mula, lebih jahat lagi daripada asal. Itu sifat manusia. Kata Mahathir, banyak Mahathir malam ni. Melayu mudah lupa. Kita tambah, bukan Melayu mudah lupa, manusia mudah lupa. Nah, pasal dia kata dia Melayu mudah lupa, dia pun Melayu juga. Dia pun lupa apa dah. Lepas tu dia kata manusia mudah lupa. Masuk belakang tak aja. Dia tahu dah. Dia tahu bahawa dia yang mencipta kita. Kalau membalik rumah kembali asal. Tuan, awak duk curi tu. Berapa kali tu masuk jail? Berapa kali masuk jail? Masuk jail tu, masuk curi pun tak? Curi kau anak lagi. Meningkat lagi, meningkat atas. Dulu curi duit tabung masjid. Ini kita curi rumah orang pula. Lepas naik sikit lagi, curi bank pula. Lepas beli senjata, kau besar. Itu nak kata, balik kubur. Kalau balik kubur, tak ada di mari masjid. Tak ada dengar orang ngajar. Oh, botuk masjid. Bukan setakat tak mari. Betul? Kita tahu tak? Mana nak ayatnya kita ni menyesal nak bukti kepada Allah. Lalu kita balik ke atas dunia sekali lagi, kita akan buat benda yang terbaik. Kat mana boleh. Dah. Allah bagi peluang tuan-tuan satu kali ya saya. Tuhan bagi peluang setiap manusia sekali ya Tuhan. Fursatun zahabiyah. Peluang keemasan sekali. Fursatun wahidah. Kalau mu dah rebuk, dah lah. Mu tak ada rebuk, kita orang tawar kerja, kita peluang keemasan naik pakar. Jadi rektor ke, sekali tu ya, kita tak boleh dah. Tak boleh dah, tahu dah. Saya masa duduk PBD dulu. Allah yarham Tuan Haji Rashid Ngoh. Telefon saya, awak naik saya jadi pengetua tahun 2011 di SMKI Melo. Negeri 52, tempat tu saya orang paling cepat naik pakar. Saya baru boleh 14, duduk staf wastang naik 52. Ya, alasan dia kata, Ustaz duduk situ, Ustaz Haji Razak Fethi, Ustaz akan jadi ketua sektor. Saya tolak. Fauzi bukan jadi pengaruh sini. Dia tempat pun hantar tolak. Masya Allah. Orang keluar gitu semua kan. Sekali tu ya. Pak dunia. Apatah lagi Allah sekali ya peluangnya. Tak boleh banyak kali. Saya nak ayat ceritanya. Sekali je habis peluang. Allah pun sekali ya. Maka Allah jawab. Qala khsa'u fiha wala tukallimun. Kasar tu dia jawab kepada ahli neraka. Qala khsa'u. Duduk bapak mung dalam ni. Qala khsa'u. Duduk. Dia. Allah kata. Kasar. Duduk fiha dalam tempat celaka. Mu kata celaka, tempat celaka ni tempat fiha. Wala tukallimu. Mubah kecek aku. Aku tak si dengar lepas pada rayu daripada bo mu kecek aku. Allah kata. Bapakmu jangan lagi menyebut dan aku tidak suka mu kecek aku. Kata Allah. Billahil wahidil qahhar. Satu jawab ni. Dalam bentuk kehinaan. Memohon kepada Allah. Apabila Allah kata gitu, qala khsa'u fiha wala tukallimun, kata Rasulullah, fa inda zalika ya'isu min kulli khair. Kata Rasulullah, dengan jawapan Allah yang Allah bagi qala khsa'u fiha ni, maka semua penduduk neraka ini berputus asa pada minta dengan penjaga tak boleh, minta dengan malaikat tak boleh, minta dengan Allah kan marah pula. Hasan dah malaikat jawab.
Innakum makisum. Duduk dalam ni. Allah kasar lagi. Qala khsar. Wala tukallimun. Bukan mu jangan kecek dengan aku dia kata. Aku tak sedengar bagi mulut orang. Fa inda zalika ya'isu min kulli khair. Dengan jawapan itu terputuslah harapan ahli-ahli neraka. Sama ada orang kafir atau orang Islam. Terputus. Wa inda zalika ya'khuzun fi zafir wa hasrah wal wil. Maka kekallah pokok ni dalam neraka. Wa hasrah dan begitu penyesal. Begitu menyesal yang tidak sudah-sudah. Bapak ini. Menyesal tuan-tuan. Pemimpin akan menyesal karena tidak laksanakan tanggungjawab. Tuan-tuan, besar pemimpin itu. Saya bersyukur, saya tanding dulu saya kalah. Kalau saya benar ni mungkin saya dari neraka saya. Saya tak boleh laksana tanggungjawab. Itu hebat bos saya, alhamdulillah. Saya bersyukur tuan-tuan, saya tanding saya kalah. Bukan kata ni bos saya oyak masa pas saya kalah, saya bersyukur. Tapi saya bersyukur saya kalah. Demi Allah saya. Bukan kata Pak kecek muka dia kalah. Tidak. Saya masa saya tanda itu 14 hari masuk hari belum pembuat undi tuan-tuan. Terkotus betul tu saya kata. Saya ada pitih KJLB saya pada tu 450,000. Duit saya 350,000 sewaktu duit 800,000. Tak ada nilai duit. Pada masa itu orang mari minta pakai ribu. Ambil. YB. Bapak ni jahat pun manusia ni man. YB. Tak menil lagi YB. YB. Orang penduduk awal ni, pengundi luar ni ada 12 orang. Pokok lundang lagi. YB 12,000. Tak kecil lagi. Wakil salin saya, Allah yarham Dr. Asri orang baik ni. Ni orang baik. Mudah-mudahan Allah dirahmat dia. YB dia 50,000 seluruh. Akhir sekali dia mari pergi saya 3,800. Dia kata ustaz ni lebih. Saya kata doktor, ambil ke doktor lah. Saya tak ada minat pergi. Demi Allah saya. Ambil ke doktor lah. Saya tak ada minat pergi. Ketika masa 14 hari itu saya kata ya Allah, kalau aku kalah aku rata, aku cukup untuk main politik. Padahal. Cukuplah untuk aku main politik, ya Allah. Cukuplah aku berhasil. Tidak aku tak tahu, ini aku tahu ya Allah. Betapa azabnya. Belum benar tu benar kalah tu kita tahu dah azab. Apatah lagi benar, lagi dahsyat. Maka beringat-ingatlah. Allah uji saya dapat. Tunggu tuan-tuan. Saya ada pengalaman, orang lain tak ada pengalaman. Saya pernah jadi cikgu, orang lain tak ada pengalaman ada jadi cikgu. Gue apa jadi cikgu. Saya pernah menjadi pegawai, gue pernah jadi pegawai. Saya pernah menjadi pengarah, gue tak boleh jadi pengarah. Saya ada pengalaman jadi pengarah. Pengarah Biro Tata Negara. Dan saya pernah menjadi ahli wakil rakyat. Saya ada pengalaman. Saya tahu mana yang paling baik. Kalau dibalik semula dunia ni, saya tak akan pilih. Saya akan jadi cikgu. Saya tak akan ambil yang lain pada cikgu. Demi Allah. Saya tak akan pilih yang lain, melainkan cikgu. Itulah adalah merupakan profession yang terbaik. Dalam saya lalui lah. Mungkin doktor tu ada baik cara dia. Tapi kalau profession saya lalu, antara guru, antara pegawai, antara pengarah dan ahli politik, orang yang terbaik. Orang paling celaka sekali ni, ahli politik. Pengalaman saya. Ikhlas saya. Saya boleh orang dengar sebagai pengajaran. Menyesal karena semasa menjadi orang besar, kita tidak laksanakan tanggungjawab. Kalau pemerintah, pemimpin dapat laksanakan tanggungjawab, alhamdulillah. Barakallah. Allah akan berkaya. Tapi kalau sepanjang dia menjadi wakil kepada rakyat, sepanjang itu dia tidak laksanakan tanggungjawab, jaga. Jangan beri alasan kerana fikir tak ada. Tak ada alasan di depan Allah, tak ada fikir. Mungkin ada otak, aku ya tak mau fikir cara nak. Tak ada alasan. Ulama akan menyesal kerana menyokong bersotongkol dengan orang-orang melakukan kebaikan. Kalau kita akan kajian menyesal, polis akan menyesal jika awal yang tak bersalah. Polis akan menyesal kerana membuat satu tuduhan yang tak baik.
Dia tenang kepada orang. Kasta, begitu juga akan menyesal. Bapak bagi ambil dia, misalnya contoh. Nabi imigrasi dapat ngomong, semua akan menyesal kekenangan kerja. Cikgu akan menyesalkan tak mengajarkan Allah. Ibu bapa akan menyesalkan tak dapat mendidik anak-anak. Bini menyesalkan tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang istri. Anak akan menyesalkan tidak berbakti kepada ibu bapa. Semua akan menyesalkan dunia ini. Maka Allah bagi peluang sekali ya kata dunia tadi itu. Nah, hadis ini saya nak bagi tahu riwayat daripada Imam Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi dan Munziri, dia kata bahawa hadis ini asna' dan sahih. Dia tasah masna' dia ni. Nah, ini tuan-tuan. Ya, sebagai pengajaran kepada kita. Saya nak ayat satu lagi hadis, sambil sikit lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata bahawa Nabi bersabda, annahu qala. Nabi bersabda, sayakhrujuna qaumun minan nar min ahli tauhid wa yadkhuluna al-jannah. Satu kaum di kalangan orang-orang Islam min ahli tauhid. Orang yang mengucap semasa-masa atas dunia ni, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayakhrujuna qaumun minan nar. Pok-pok ni daripada ahli orang Islam ni akan keluar daripada satu gerombolan, satu kumpulan mengikut hak yang dia kena. Keluar daripada neraka. Keluar daripada neraka wa yadkhuluna al-jannah. Untuk masuk ke dalam syurga. Satu kumpulan ada kena azab 2-3 hari. Ada berpuluh ratus-ratus ribu orang. Kena azab 4-5 hari. Satu gerombolan masuk. Ada setengah 2 bulan duduk dalam neraka. Cukup 2 bulan bergerombolan akan masuk dalam syurga. Ada setengah setahun duduk dalam neraka. Berapa ni? Bukan seorang-seorang, bukan seorang dua ni. Berpuluh ratus-ratus ribu akan masuk dalam syurga. Ada yang kena azab 5 tahun. Lepas tu habis 5 azab 5 tahun, akan masuk satu gerombolan dalam syurga. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 10,000 tahun, ada yang 100,000 tahun, ada yang 1,000,000 tahun. Orang Islam akan dimasuk dalam syurga. Apabila berurang masuk, semua masuk, wa yadkhuluna jannah. Orang kafir dia tengok. Orang Islam ni tuan-tuan, orang Islam yang bermasalah. Pas hari, ada 10 hari, ada 3 hari, ada 5 hari. Islam bermasalah. Apabila ditimbang amalan dia, masuk neraka. Dia kata 3 hari, 3 hari. Celuk. Kita tak sama tuan-tuan. Orang yang masuk syurga direct ni, dengan orang yang masuk neraka, diceluk dari masuk syurga dia lain. Dia ada tanda. Tapi orang syurga ni dia tak hina orang. Sifat ahli syurga dia tak ada sifat nak hina orang. Mungkin di dahi, mungkin di mata, mungkin di telinga. Satu kumpulan masuk, orang syurga sambut. Ahlan wa sahlan ya akhi, masuk. Dia ada tanda. Di dahi dia pernah masuk neraka. Orang yang masuk secara direct. Masuk universiti secara direct, bukan masuk secara PPJ. PJJ. Di lain. Itu contoh. Tapi orang dari syurga ni tak akan kata, muat neraka dulu. Ada muka kuat tak ada. Allah buat belakang sifat-sifat asal lagi pada itu. Ada jumpa. Dia tak ada. Yang akan salah masuk. Tapi kanda tu akan kekal. Sampai bila? Bila. Tak ada bahu bila. Tak kekal bahu. Adakah kita nak ada tanda untuk kita masuk syurga atau kita ada tanda? Jadi orang masuk neraka sana ni, orang Islam yang bermasalah. Orang Islam yang makan rasuah. Kok tidak bertaubat. Orang Islam yang tukar tipu orang. Suka kecek berlauk. Suka janji pelukung berlauk. Jadi, lepas tu saya kata orang politik ni, majoriti kecek berlauk. Tak kira lah. Apa pakai kuk. Apa pakai pia longgar. Apa pakai serba longgar. Apa pakai jubah labu. Jubah sikap. Apa pakai serba.
Semua akan berlawak. Sebab tak boleh. Orang politik ni suka orang bini dua. Kalau tak berlawak tak boleh bini dua. Betul tak? Orang bini dua lah mana? Kalau nak bini dua, kalau tak berlawak tak sah bini dua. Tak sah nak berlawak. Lagi mana abang? Lagi ngai. Lagi mau bini muda. Orang Tino ingat kalau hak jatuh ni acak-acak lagi ngai ada benda. Serah kita. Dia akan berlawak ke mana-mana. Dia orang bini dua semua orang politik. Dia kena nipu. Mana-mana kena nipu. Kalau tak nipu, mati dia. PT pun lagu tu juga dia kena nipu. Kalau dia boleh gaji, dia boleh kata gaji dia 5,000. Dia tak bini hak asal dia tanya. Bolehlah gaji bayar hotel orang tahu 2,000, tinggal 3,000. Bini kata mari dia nak beli supermarket ni mari ni bini. 2,000. Alah mai semua lah sepatutnya awak nak minta. Kita pergi 2,000 kita pergi ada untuk bini lain. Dia kena nipu kat mana-mana. Apa ni? Kalau mau itu nak kata ustaz bini dua kan? Pandai dah dia. Dia kena jadi nipu. Suka. Abang dia tak mari acak kali. Tak jumpa dah. Dia baru je suka dia. Nipu ni cikgu, dalam Riyadhus Salihin, dia ada 3 yang boleh nipu. Dalam Islam. Satu, menipu ketika mana pistol duduk atas kepala kita, mu Islam ke mu kafir. Boleh kita nipu ketika itu. Boleh kita nipu. Aku kafir. Tapi hati kita tetap kepada Allah. Tapi iman kita kurang dah tu. Satu. Yang keduanya, apabila satu orang kita tahu dia tidak bersalah, dia lari daripada polis nak ikat dia. Tiba-tiba dia mari rumah kita, kita menyembunyikan dia. Kita tahu orang ni orang baik. Misalnya kata contoh saya lari-lari duduk rumah Zik. Zik tahu, Zik kata, Zik saya orang polis cari saya tak salah sebetulnya ada pembunuh yang ni. Saya duduk situ, dia musuh saya. Zik tahu saya orang baik. Zik susu. Ketika itu dibolehkan dalam Islam. Polis tanya, ada ke? Nampak orang kelibat mari ni cari. Zik kata tak ada. Boleh ketika itu menipu. Dan yang ketiga je, tipu untuk masalah kebaikan keluarga. Misalnya kata cikgu orang masuk buat Tommy. Dia bubuh kuah. Dia bubuh dan pandai. Dia tanya cikgu kata sedap lah. Cikgu kata sedap. Saya tak jumpa lagi Tommy sebagaimana cikgu rawat. Biar sebenarnya orang dah pandai kata bubuh dalam Tommy. Tapi kita kena puji. Berlawak atas dasar untuk jaga masalah kebaikan keluarga kita. Boleh. Tapi kalau bini dua nipu, tak boleh. Itu confirm. Dalam Riyadhus Salihin. 3 perkara yang boleh bohong. Abi jangan angguk-angguk, jangan buat Abi. Pasal, tak pasal. Nama khabar-khabar tak mari ngajar pun, Abi hidup main berambat ngomong Abi. Duk ngai tu, orang kata Abi hidup hari pasal duk main minta. Kita pergi mari bini dia mau cari sini. Dia jangan Abi, kau molek-molek dah ni bohong. Terus duduk cari pasal. Jadi tuan-tuan, gitu. Jadi masalah. Jadi kita bukti kita sambung minggu depan lah. Wallahualam. Tidak panjang lagi. Ada soal yang nak tanya? Ada soal boleh tanya? Ada. Boleh tanya soal bini dua. Tino ada tak apa? Tak ada masalah. Tak ada. Okey, kalau tak ada setakat ni dulu. Tapi apa yang saya ayat sini adalah apa yang hak saya ayat hak pada pribadi saya lah. Saya minta maaf kalau ada bersinggung hati. Tapi saya ayat hakikat mana saya ditawarkan pun dari Allah. Setakat dulu saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'na syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Wahdina subulal salam wa najjina min adh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma alibil yahud wan nasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.